Gempa, keadaan Najib teruk, siapa tukar ubat Najib? Tak habis lagi, PAS nekat masih anggap UMNO rakan kerjasama. Anwar beri bayangan, Pakatan Harapan bakal tolak penyertaan muda. Perdana Menteri beri arahan pada KKM, beri rawatan terbaik pada Najib. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi dimaklumkan bahawa Najib Razak perlu dihantar ke hospital pada jam 2 petang kerana keadaan kesihatannya dilaporkan agak teruk. Timbalan Pendakwa Raya Gopal Sri Ram memaklumkan kepada Hakim Pembicaraan Colin Lawrence Sequirah bahawa pembicaraan penyelewengan dana RM2.28 bilion milik 1MDB yang dihadapi Najib terpaksa ditangguhkan awal kerana keadaan kesihatan bekas Perdana Menteri itu. Menurut Sri Ram, seorang pegawai penjara Kajang memaklumkan kepada pihak pendakwaan bahawa perkara itu berkaitan dengan ubat tekanan darah Najib yang telah diubah. Saya dimaklumkan oleh Jabatan Penjara bahawa ubat tekanan darah tinggi tertuduh ditukar dan ia menyebabkan kesan teruk kepadanya. Dia perlu dihantar ke hospital. Bagaimanapun, dia boleh bertahan untuk berada di mahkamah dalam prosiding ini sehingga jam 12.30 tengah hari dan selepas itu perlu bersiap untuk dirujuk ke hospital pada jam 2 petang ini, katanya. Pendakwa raya seterusnya memohon penangguhan awal pembicaraan jenayah berikutan Najib perlu dirujuk ke hospital. Sequirah kemudian membenarkan permohonan penangguhan awal prosiding hari ini dan pembicaraan kemudian diteruskan dengan keterangan saksi pendakwaan ke-37 R. Umar Devi yang menguruskan cawangan ambang di Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM2.28 bilion daripada 1MDB. Ahli Parlimen pekan itu didakwa melakukan 4 pertuduhan rasuah di Islamic Bank Berhad, cawangan Jalan Raja Chulan di Bukit Silon, Kuala Lumpur antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib didakwa melakukan kesalahan itu di bank yang sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013. Pihak pendakwaan berhujah bahawa salah laku di 1MDB dilakukan oleh ahli perniagaan buruan Low Tech Joe atau Jolo dan beberapa yang lain dengan restu Najib. Pasukan pembelaan tertuduh bagaimanapun mendakwa bekas Perdana Menteri dan Menteri Keuangan itu tidak mengetahui jenayah yang dilakukan di 1MDB dan penyelewengan itu hanya didalangi oleh Low dan ahli pengurusan firma pelaburan negara yang lain. Kedua-dua 1MDB dan SRC International dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Keuangan diperbadankan MOF Incorporated. Najib juga pernah menjadi pengerusi lembaga penasihat 1MDB dan berkhidmat sebagai penasihat emeritus kepada SRC International. Dia kini menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos menolak rayuannya terhadap sabitan SRC International atas 7 pertuduhan jenayah serta hukuman penjara dan denda RM210 juta sebagai ganti penjara 5 tahun tambahan. PAS masih menganggap UMNO sebagai rakan ta'awun atau kerjasama dalam matlamatnya untuk membina sebuah negara yang diredai Allah SWT. Ini walaupun pihak tertinggi UMNO bersikap dingin terhadap PAS di tengah-tengah percubaan berterusan untuk menjalinkan semula hubungan mereka yang dilihat semakin hamba. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan memaklumkan jawatan kuasa kerja pusat parti itu hari ini bersetuju untuk meneruskan agenda perpaduan ummahnya yang katanya menjadi teras kepada penyatuan Melayu Islam, Bumiputera dan kaum lain dalam menstabilkan negara. Justru itu PAS kekal menganggap semua pihak yang bernaung di bawah gagasan penyatuan ummah termasuk UMNO sebagai rakan ta'awun terutama dalam membina negara yang baik dan diredai Tuhan, katanya. Sehubungan itu, kata Taqiyuddin, PAS akan terus bersikap terbuka serta sedia mengadakan pertemuan, perbincangan dan perundingan bersama semua rakan-rakan ta'awun dengan memfokuskan kepada titik-titik persamaan dan merapatkan sebarang jurang perbezaan demi kebaikan negara dan rakyat jelata, jelasnya. Dalam pada itu, Taqiyuddin juga berkata, PAS tetap bertegas tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan tidak menerima konsep kemah besar tajaan mana-mana pihak sekalipun dalam menghadapi PR15 ini. PAS amat yakin hanya dengan perpaduan di antara parti-parti Melayu Islam saja akan dapat menjamin terbentuknya sebuah pemerintahan yang adil dan saksama kepada semua rakyat pelbagai kaum, agama, bangsa dan budaya, katanya. UMNO dan PAS dahulunya membentuk ta'awun siasi iaitu kerjasama politik atau disebut juga tahaluf siasi atau perjanjian politik melalui Muafakat Nasional. Bagaimanapun, kerjasama ini runtuh selepas PAS menyertai Perikatan Nasional, sebuah gabungan yang diketuai oleh Bersatu, pesaing UMNO dan rakan parti pemerintah. Walaupun bertembung pada pilihan raya di Melaka dan Johor,
PAS masih mahu meneruskan kerjasama dengan UMNO, pendirian yang jelas ketika muktamar PAS baru-baru ini. Taqiyuddin dan pemimpin PAS lain telah menunjukkan bahawa parti itu sedang mengadakan perbincangan tidak rasmi dengan pemimpin UMNO tertentu yang tidak melibatkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Habidi. Zahid pada 2 September lalu berkata, UMNO membuat keputusan untuk bergerak solo kerana tindak tanduk dan sikap PAS yang diumpamakannya mandi dalam beberapa kolam. Bersatu pula menyatakan kebimbangan PAS tidak sehaluan dengannya berhubung kerjasama dengan UMNO. Bagaimanapun Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin kelihatan tenang dengan penjelasan PAS bahawa perbincangannya dengan UMNO bersifat tidak rasmi. Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim memberi bayangan adalah mustahil bagi gabungan itu memberi laluan kepada Parti Muda di kerusi yang kini dipegang parti komponennya. Anggota Parlimen Port Dickson itu juga mengulangi perbincangan antara parti-parti dalam Pakatan Harapan sedang berjalan dan beberapa pengumuman berkaitan akan dibuat tidak lama lagi. Seperti dijelaskan, rundingan sekarang di antara Pakatan Harapan ada kemajuan di beberapa negeri dan akan diumumkan dalam masa singkat. Kemudian, kalau ada beberapa rundingan lain, kalau dipersetujui nanti, tentunya ada ruang untuk bincang, katanya kepada pemberita selepas menghadiri program interaksi belia di Kuala Lumpur. Anwar berkata demikian ketika ditanya rundingan yang sedang berjalan mengambil kira permohonan muda untuk menyertai Pakatan Harapan, termasuk jika ada permintaan kerusi yang disandang oleh parti daripada Pakatan Harapan. Bagaimanapun, Anwar berkata kebiasaannya kerusi yang dimenangi Pakatan Harapan atas nama parti pada 2018 akan kekal dalam kalangan parti masing-masing. Tapi selalunya dalam Pakatan Harapan, kerusi-kerusi yang telah dimenangi atas nama parti pada 2018 kekal di kalangan parti masing-masing, katanya. Anwar juga mengulangi bahawa Majlis Presiden Harapan akan membincangkan permohonan muda berdasarkan pelbagai pandangan, termasuk kebimbangan yang dilaporkan dibangkitkan pemuda PKR. Saya telah maklumkan kepada mereka muda, mereka boleh meneruskan perbincangan dengan pemimpin parti yang dilantik dan itu berterusan. Saya tidak fikir itu adalah masalah untuk memulakan perbincangan, katanya. Awal hari ini, Timbalan Presiden Muda Amira Aisyah Abdul Aziz sebagai maklum balas kepada Ketua AMK Adam Adli Abdul Halim berkata partinya bersedia untuk memulakan mesyuarat rasmi dengan Pakatan Harapan dan menjawab soalan yang timbul daripada hasrat parti itu untuk menyertai gabungan itu. Adam sebelum ini berkata tiada jalan mudah untuk muda menyertai Pakatan Harapan kerana terdapat banyak pertimbangan yang perlu dibuat sebelum sesebuah parti itu boleh diterima ke dalam gabungan Pakatan Harapan. Mana-mana parti di negara ini boleh menyuarakan hasrat untuk menyertai mana-mana gabungan politik dalam konteks Pakatan Harapan. Keputusan terletak di tangan Majlis Presiden Pakatan Harapan yang hari ini dipengerusikan oleh Anwar Ibrahim, kata Ketua Pemuda PKR itu. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob telah mengarahkan Kementerian Kesihatan memberi rawatan kesihatan terbaik yang diperlukan bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak. Kesihatan Najib merosot hari ini dan dihantar untuk rawatan di tengah-tengah pembicaraan 1MDB. Saya doakan beliau diberikan kesihatan, tulis Ismail di Twitter. Najib yang sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur pada Isnin 4 September kerana sakit berkaitan perut. Anak perempuan Najib, Nuriana Najwa, sebelum ini mendakwa bahawa Skop pada hari Sabtu menemui ulcer perut. Dia mendakwa bahawa Najib telah meminta untuk dimasukkan ward, tetapi hospital sebaliknya membenarkannya keluar. Dia juga mendakwa bahawa hospital telah memberinya ubat yang berbeza daripada yang biasa diambil. Justru katanya ia menyebabkan tekanan darah Najib mencecah paras berbahaya pagi ini sehingga memerlukan satu lagi lawatan ke doktor. Timbalan Pendakwa Raya DPP Gopal Sri Ram berkata keadaan bekas Perdana Menteri itu agak teruk. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah telah mempertikaikan dakwaan keluarga Najib. Dr. Nur Hisham berkata ubat yang diberikan kepada Najib adalah jenis yang sama dan pakar yang merawatnya mendapati dia cukup sihat untuk dibenarkan keluar.